Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Muhammad Khairul Aniza bin Zakaria daripada Lembaga Tabung Haji ingin membawakan tuan-tuan dan puan-puan ceramah berkaitan kesihatan dan haji. Terlebih dahulu, marilah sama-sama kita melaungkan talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarikalah. Hamba-Mu datang menyahut panggilan-Mu, ya Allah. Hamba-Mu datang menyahut panggilan-Mu. Hamba-Mu datang menyahut panggilan-Mu. Tuhan yang tiada sekutu bagi-Mu. Hamba-Mu datang menyambut panggilan-Mu. Sesungguhnya segala puji dan nikmat dan kerajaan adalah kepunyaan-Mu. Tiada sekutu bagi-Mu. Sidang penonton sekalian, ibadah haji tidak wajib bagi mereka yang tidak sihat dari segi akal ataupun berakal dan tidak mempunyai kemampuan atau istita'ah. Seperti yang kita ketahui, wajib haji terdiri daripada Islam, baligh, berakal, merdeka dan juga istita'ah. Oleh itu, apakah istita'ah ataupun kemampuan dari segi kesihatan untuk bakal haji? Kemampuan mengerjakan haji dengan diri sendiri merupakan istita'ah kesihatan. Bagi mereka yang lanjut usia dan tidak mampu menguruskan diri, mereka wajib dibadalkan. Begitu juga individu yang mempunyai masalah penyakit kronik yang tiada harapan sembuh, mereka juga boleh dan wajib dibadalkan. Dan jika individu yang sakit dan tidak sembuh pada tahun semasa, mereka wajib menunaikan haji pada tahun berikutnya setelah sembuh daripada penyakit. Mengapa bakal haji yang mempunyai penyakit kronik dan tiada harapan sembuh tidak wajib menunaikan ibadat haji? Sudah pasti ianya kerana terdapat risiko penyakit akan menjadi lebih teruk dan serius, dan ini boleh memudaratkan bakal haji jika seseorang bakal haji itu meneruskan ibadat haji. Melalui resolusi Muzakarah Peringkat Kebangsaan kali ke-36 pada tahun 2019. Tidak wajib haji dan umrah juga adalah tertakluk kepada mereka yang mempunyai penyakit kronik seperti yang telah disenaraikan di dalam buku garis panduan pemeriksaan kesihatan jemaah haji edisi terkini. Pada masa yang sama, keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam kali ke-84 pada tahun 2008 juga menyatakan bahawa di antara penyakit kronik adalah mereka yang mengidap penyakit buah pinggang yang menjalani rawatan hemodialisis, kanser tahap 3 dan 4, penyakit mental, nyanyuk, kencing manis yang teruk dan tidak terkawal, serta serangan jantung yang tidak terkawal. Tuan-tuan, puan-puan, sidang pendengar sekalian, apakah cabaran dan juga persediaan ibadah haji? Cabarannya terdiri daripada perjalanan ke Tanah Suci yang merupakan perjalanan yang agak jauh dan memenatkan kepada bakal haji. Bakal haji memerlukan rehat yang mencukupi bagi mengelakkan kesan yang boleh mempengaruhi kesihatan mereka. Pada masa yang sama, perbezaan waktu di Malaysia dan juga di Arab Saudi. Bakal haji perlu menyesuaikan diri kerana waktu di Arab Saudi adalah lewat 5 jam jika dibandingkan dengan waktu di Malaysia. Badan perlu menyesuaikan diri dengan perubahan waktu atau lebih kata lain jet lag. Pada masa yang sama, mereka juga berhadapan dengan keadaan suhu dan cuaca yang berbeza.
keadaan suhu dan cuaca di Arab Saudi juga turut memberi kesan kepada kesihatan seseorang jemaah haji. Suhu di Arab Saudi yang panas, kering, berdebu dan dijangkakan dengan keadaan 40 sehingga 50 darjah Celsius akan menyebabkan mereka menghadapi penyakit seperti penyakit kulit yang menjadi kering dan iritasi serta mudah luka. Kulit juga akan mudah mengalami kegatalan, kemerahan dan juga mudah terdedah kepada jangkitan kuman dan juga jangkitan penyakit. Ini juga akan menyebabkan kelambatan penyembuhan, terutama penyakit-penyakit kencing manis, dan juga ini juga membawa kepada pelbagai penyakit bawaan udara dan juga penyakit saluran pernafasan. Cabaran seterusnya adalah keadaan persekitaran dan budaya yang berbeza. Perubahan kehidupan yang berbeza memberi kesan kepada kesihatan dan fizikal dan serta mental jemaah haji tersebut. Seperti yang kita ketahui, persekitaran dan sosio budaya yang berbeza, sebagai contoh, mereka perlu tinggal di dalam hotel, berkongsi bilik 4 ke 6 orang. Malah mereka akan menemui kenalan baru dengan pelbagai ragam, di samping jarak daripada masjid dan juga hotel yang agak jauh, iaitu 650 ke 900 meter. Mereka juga akan berhadapan dengan kesesakan semasa menunaikan ibadat haji dan ini mendedahkan mereka kepada penyakit-penyakit berjangkit. Pada masa yang sama, aktiviti ibadat haji juga menggunakan banyak pergerakan fizikal dan memerlukan pergerakan ke pelbagai lokasi seperti manasik haji daripada Arafah, Muzdalifah, Mina dan seterusnya ke Mekah. Semasa berwukuf di Arafah, mereka akan berada dalam keadaan ihram yang agak lama dengan cuaca yang panas serta tempat tinggal dalam khemah yang ruangnya agak sempit serta memerlukan mereka untuk berkongsi tandas dengan jemaah lain. Ketika di Muzdalifah, keadaan di Muzdalifah yang agak berbeza kerana ketiadaan khemah penginapan, terdedah kepada suhu dan juga persekitaran luar yang ekstrim serta waktu menunggu yang lama dan ini menyebabkan mereka mengalami kelesuan terutama sekali selepas berwukuf. Semasa bermabit di Mina dan juga melontar di Jamrat, mereka akan menginap di kemah yang sempit, kekurangan fasiliti seperti tandas, tahap kebersihan yang rendah serta perlu berjalan kaki sejauh anggaran 7 km ulang-alik daripada kawasan perkhemahan ke Jamrat yang ada. Mereka juga perlu melakukan tawaf di Kaabah. Mereka perlu berjalan sekurang-kurang 500 meter ke 1 km untuk menyempurnakan 7 pusingan tawaf dengan keadaan yang agak sesak. Mereka juga perlu berjalan sejauh 4.9 km untuk 7 pusingan bagi melengkapkan proses sa'i. Penyempurnaan ibadah haji ini banyak memberi kesan kepada kesihatan jemaah haji selepas melalui tempoh berwukuf, bermabit di Muzdalifah dan juga hari-hari tasyrik di Mina termasuk ibadat melontar di Jamrah. Sidang penonton sekalian, terdapat juga perubahan daripada persekitaran dan sosio budaya. Bakal haji perlu menyediakan diri untuk menghadapi cabaran semasa menunaikan ibadat haji yang mana inilah peluang hanya sekali seumur hidup untuk mereka menjejakkan kaki ke tanah suci. Mereka perlu mengamalkan gaya hidup yang sihat, melakukan aktiviti fizikal dan bersenam serta menyediakan diri dengan kesihatan mental dan kerohanian yang terbaik. Dari aspek gaya hidup sihat, bakal haji perlu mengamalkan cara pemakanan yang sihat bermula di Malaysia dengan disesuaikan dengan tahap umur, status kesihatan yang ada dan juga aktiviti harian supaya risiko mendapat penyakit dapat dikurangkan dan penyakit sedia ada boleh dikawal. Pemakanan perlulah menggunakan konsep pinggan sihat Malaysia iaitu suku separuh yang telah diperkenalkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Bagi mereka yang merokok, inilah peluang untuk kita berhenti daripada merokok supaya risiko masalah berkaitan paru-paru dalam kalangan perokok dan juga jemaah haji lain dapat dikurangkan. Malah ianya telah difatwakan haram oleh Majlis Fatwa Kebangsaan dan juga untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan sekalian, masjid dan juga bangunan penginapan di Tanah Suci adalah kawasan larangan merokok oleh Kerajaan Arab Saudi. Risiko berlaku kebakaran
juga akan dapat dikurangkan di bangunan penginapan dengan sikap kita berhenti merokok ini. Pada masa yang sama, aktiviti fizikal dan juga senaman perlulah dilakukan. Bakal haji juga perlu membuat persediaan fizikal bagi menghadapi segala cabaran di tanah suci serta aktiviti ibadat yang memerlukan banyak pergerakan fizikal dan juga ketahanan mental. Apakah itu aktiviti fizikal, tuan-tuan dan puan-puan? Aktiviti fizikal bermaksud pergerakan yang dihasilkan oleh pengecutan otot yang dapat membakar kalori di dalam badan secara berlebihan. Contohnya, melakukan kerja-kerja rumah seperti berkebun di kawasan rumah dan juga membersihkan kawasan-kawasan rumah kita. Pada masa yang sama, proses dan juga aktiviti mencuci kereta juga merupakan salah satu aktiviti fizikal yang boleh dilakukan. Aktiviti fizikal boleh membantu tuan-tuan dan puan-puan mengawal berat badan, mengurangkan paras gula dalam darah dengan meningkatkan sensitiviti insulin dalam badan, dapat meningkatkan peredaran darah serta menurunkan kadar kolesterol dan serta meningkatkan prestasi paras HDL ataupun high density lipoprotein, iaitu kolesterol yang baik. Pada masa yang sama, ianya juga dapat mengawal tahap tidur yang berkualiti, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Apa itu senaman pula, tuan-tuan? Senaman merupakan pergerakan yang dilakukan berulang-ulang kali, terancang dan berstruktur untuk meningkatkan dan mengekalkan tahap kecergasan fizikal kita. Contohnya, berjalan kaki, berjoging, berbasikal, senaman aerobik. Masa senaman juga perlu ditetapkan dengan baik seperti waktu pagi dan petang, dan tuan-tuan amat digalakkan untuk melakukan senaman setiap hari sekurang-kurangnya 30 ke 40 minit setiap kali. Persediaan sebelum senaman perlu dilakukan seperti memeriksa status kesihatan diri kita, mengenakan pakaian yang bersesuaian serta melakukan senaman ringan selama 1 hingga 2 jam bagi mereka yang tidak mampu untuk melakukan senaman yang berat. Sediakan gula-gula ataupun makanan-makanan ringan sekiranya mereka mengidap penyakit diabetes. Dan pada masa yang sama, ini juga dapat mempertingkatkan tahap kesihatan tuan-tuan dan puan-puan serta persediaan tuan-tuan dan puan-puan untuk menghadapi segala cabaran semasa mengerjakan ibadat haji. Bagi persediaan mental dan kerohanian, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, bakal haji akan menghadapi pelbagai tekanan mental kerana berjauhan dengan keluarga di Malaysia, berasingan dengan pasangan semasa berada di Tanah Suci dan kerisauan tahap kesihatan serta kesempurnaan ibadat haji. Oleh itu, marilah kita amalkan 10B, iaitu berfikir secara positif, bersyukur, bicara diri, bersenam, berriadah, bertadarus, berehat, berkongsi perasaan dengan kawan-kawan, beribadat serta menarik nafas dengan teratur. Ini bagi mengawal tahap mental dan juga kerohanian kita. Sidang penonton sekalian, semua bakal haji yang menerima tawaran tunai haji perlu melalui saringan kesihatan dan seterusnya wajib lulus pemeriksaan kesihatan. Setelah menerima surat tawaran panggilan haji daripada Lembaga Tabung Haji, mereka perlu melalui proses saringan kesihatan untuk membolehkan mereka menjawab tawaran terimaan haji. Seterusnya, mereka juga perlu melalui pemeriksaan kesihatan dan pemeriksaan kesihatan ini perlulah lulus sebelum mereka diberikan suntikan wajib vaksin meningokokal dan seterusnya mereka barulah dikeluarkan surat penerbangan untuk mereka membolehkan proses-proses yang seterusnya. Tuan-tuan dan puan-puan, kenapa perlu melalui saringan kesihatan dan pemeriksaan kesihatan?
Ini adalah kerana saringan kesihatan wajib dilaksanakan sebagai prasyarat untuk menjawab tawaran terima haji. Ia juga menggunakan borang saringan yang telah disediakan oleh pihak Lembaga Tabung Haji, dan melalui saringan kesihatan, status kesihatan tuan-puan boleh diketahui selepas saringan tersebut. Malah penyakitnya boleh dikenal pasti lebih awal, dan penyakit yang sedia ada boleh dirawat dan distabilkan dengan lebih terperinci. Ia juga dapat membantu mempercepatkan proses pemeriksaan kesihatan kelak, dan pada masa yang sama, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, saringan awal kesihatan tidak memerlukan apa-apa suntikan vaksin wajib pada ketika itu. Bagi proses pemeriksaan kesihatan, ini merupakan proses yang wajib dilalui dan perlu lulus oleh setiap bakal haji, dan menggunakan buku rekod rawatan yang telah disediakan oleh Lembaga Tabung Haji. Ini menentukan bakal haji adalah selamat dan juga sihat dari segi fizikal dan mental, dan segala penyakit yang ada akan distabilkan sebelum diluluskan dan dibolehkan untuk menunaikan ibadat haji. Pemeriksaan kesihatan ini akan direkodkan sebagai rujukan untuk rawatan di Tanah Suci kelak untuk memudahkan tuan-tuan dan puan-puan. Dan jika setelah lulus, tuan-tuan dan puan-puan akan diberikan suntikan wajib meningokokal sebagai syarat untuk proses yang seterusnya. Oleh itu, apakah dokumen yang perlu dibawa semasa pemeriksaan kesihatan? Tuan-puan perlu membawa buku rekod rawatan serta perlu membawa borang ringkasan pemeriksaan kesihatan jemaah haji yang akan disediakan oleh Lembaga Tabung Haji. Pemeriksaan kesihatan boleh dilakukan di klinik kerajaan dan juga klinik swasta. Bagi klinik kerajaan, pemeriksaan kesihatan disediakan secara percuma. Suntikan wajib vaksin meningokokal juga turut diberikan secara percuma kepada tuan-tuan dan puan-puan. Namun, suntikan vaksin tambahan tidak disediakan di fasiliti klinik kerajaan. Walau bagaimanapun, bagi klinik swasta, tuan-tuan yang mampu untuk pergi klinik swasta, pemeriksaan kesihatan perlulah ditanggung oleh tuan-tuan dan puan-puan, termasuk segala suntikan wajib dan juga suntikan tambahan yang telah disediakan dan boleh diperolehi di klinik-klinik dan juga di fasiliti perkesihatan swasta. Tuan-tuan dan puan-puan, siapakah yang layak membuat pemeriksaan kesihatan kepada tuan-tuan dan puan-puan? Hanya pakar dan juga pegawai perubatan yang telah disahkan dan mempunyai nombor pendaftaran pemeriksaan kesihatan bakal haji yang dikeluarkan oleh Jabatan Kesihatan Negeri Kementerian Kesihatan Malaysia sahaja layak membuat pemeriksaan kesihatan. Tuan-puan boleh merujuk segala maklumat berkaitan dengan doktor-doktor ini dan juga fasiliti kesihatan di laman sesawang rasmi Tabung Haji melalui pautan www.tabunghaji.gov.my. Bakal haji dinasihatkan untuk mempersiapkan diri dari segi persediaan fizikal dan juga mental. Sekiranya belum pernah menjalani pemeriksaan kesihatan, maka jadikanlah peluang ini untuk tuan-tuan dan puan-puan memeriksa status kesihatan diri sendiri. Sekiranya tuan-puan dalam rawatan, sila buat pemeriksaan berkala supaya penyakit sentiasa dalam keadaan stabil dan juga terkawal. Sidang penonton sekalian, kami di Lembaga Tabung Haji mengharapkan dengan penjagaan kesihatan yang awal dan mampan, kes-kes yang dimasukkan ke pusat rawatan tabung haji di Tanah Suci dan juga Hospital Arab Saudi dapat dikurangkan. Ini dapat memberikan kesempurnaan ibadat haji kepada tuan-puan sekalian. Ini juga dapat mengurangkan kadar kematian di Tanah Suci sekaligus mengelakkan jemaah haji sakit pulang lewat atau pulang selepas tamatnya operasi haji Tanah Suci. Kami berdoa agar kepulangan tuan-puan dari mengerjakan ibadat haji suatu kepulangan yang dinantikan bukan sahaja buat ahli keluarga terdekat, malah tuan-puan juga akan menjadi model ikutan yang terbaik buat seluruh umat Islam di Malaysia. Akhir kata, hadirku sebagai Duyufur Rahman
kembaliku dengan kemakmuran. Saya Dr. Haji Muhammad Khairul Aniza bin Zakaria. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.